Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Lagi sekali Allah izinkan kita semua sidang jemaah mata Allah SWT, muslimin dan muslimat, para sahabat yang dimuliakan semua, alhamdulillah Allah izinkan lagi sekali untuk kita bersiaran pada malam yang penuh barakah ni dalam pengajian online Hakikat Kehidupan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan Allah terima seluruh amalan kita ini untuk istiqamah dalam menuntut ilmu. Adapun alhamdulillah di setengah-setengah masjid di Selangor, di wilayah pun sama dah mula kuliah, dan alhamdulillah Allah izinkan saya tadi dah ada kuliah maghrib tadi di Seksyen 27. Dan saya nak kongsikan satu suasana sedikit. Ya. Sebenarnya mata Allah SWT suasana ni, apabila dia berkaitan dengan rumah Allah ni, rumah Allah, saya nak kaitkan dengan rumah Allah ni, tempat yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Sebab rumah Allah. Min buyutin min baitillah, antara rumah-rumahku. Yakni kalau kita tengok HQ, headquarters itu adalah Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Baik, bila kita sandar pada diri kita ni, hakikat diri kita ni hina. Kita hina dan lemah. Baik. Dan tak ada apa-apa kelebihan pun. Kita ni. Tetapi apabila kita diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk berada di tempat yang mulia. Itu dia. Ini poin ni. Maka itu satu kemuliaan. Bukan sebab kita mulia, tapi apabila kita dipilih untuk berada di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, sebagai contoh pada malam ni, sedang jemaah mata Allah SWT, maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita. Yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah. Apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah. Satu perkara yang sangat indah. Dimuliakan. Dimuliakan oleh Allah, bukan oleh manusia. Manusia muliakan kita ini silap-silap binasa. Rosak kita. Tapi ini satu subhanallah. Saya nak tahu cakap macam mana. Itulah hanya muji-muji Allah je. Saya terpandang daripada Meksiko ni. Ya Puan Nur Zaitul Miza pada Meksiko. Masya Allah. Tabarakallah. Kita ada jemaah pada Meksiko. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban bikum. Terima kasih. Dan kepada semua yang dah menonton bersama dengan saya pada malam ni, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, sambung tadi. Jadi bila kita diberikan peluang untuk berada di tempat yang mulia, dan kita dah kenal kita ni hina, maka syukurlah. Duduk di majlis yang mulia. Majlis ilmu, majlis mulia. Walaupun kita online, tapi kita niatkan. Bahawa ni nak nuntut ilmu ni. Serius, istiqamah. Niat. Bisir Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah masing-masing semua. Kemudian kita niatkan, betulkan niat. Maka ni majlis yang mulia. Ini satu kemuliaan. Dan kelebihan Allah lebihkan. Bila berada di tempat yang mulia, dia ada satu kelebihan.
Adakah atas kita? Tidak. Atas kemuliaan itulah akan adanya kelebihan. Atas kemuliaan itulah akan adanya kelebihan. Asal kita, tiada apa-apa pun kelebihan. Asal kita, itu hina. Dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan Allah berikan peluang dan ruang apabila Allah pilih saya untuk memuliakan rumah Allah yang memang dah sedia maklum mulia. Apabila pembuka bicara 3 tempat yang Allah pilih. Di surah Nurul Hidayah, hari Jumaat, Tazkirah Jumaat yang pertama. Pembuka. Bila majlis ilmu ni, Raudah min Riyadil Jannah. Taman syurga. Bila majlis ilmu saja, taman syurga. Apatah lagi, taman syurga di masjid. Masjid dan taman syurga. Pembuka pintu atau pembuka tirai untuk taman syurga. Allah. Nah, tetamu-tetamunya datang itu hari menjadi tetamu yang pertama lah. Sebab Masjid Nurul Hidayah, Tazkirah Jumaat. Kemudian malam tu surah Najahiyah. Pun majlis yang pertama. Taman syurga yang pertama. Allahumma salli ala Muhammad. Tak expect. Tadi on the way balik bawa saya renung balik. Allah. Hat-trick. Malam ni juga majlis yang pertama. Di section 27. Start malam ni kuliah pertama Ustaz. Masya Allah. Tabarakallah. Cakap. Hat-trick 3 kali. Allah izinkan untuk muliakan. Untuk buka bicara. Yang mana sebelum ini 4 bulan ditutup, tiada kuliah, tiada taman syurga, tak ada Raudah min Riyadil Jannah, Allah bagi peluang. Subhanallah. Mana tak gembira? Masya Allah. Diberikan peluang untuk berkata, melafazkan innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Di majlis yang Allah sendiri tengok. 3 kali sidang jemaah mata Allah. Hat-trick Allah bagi peluang. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan baik-baik, itulah tujuan hidup kita ini untuk mencari kemuliaan. Itu mencari kemuliaan dengan mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oh, jangan numpang berkat saya. Habislah tumpang. InsyaAllah masing-masing juga akan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pada malamnya penuh barakah ni, ya, benar Tuan Raji Sarizan. InsyaAllah di rumah, bila kita serius duduk berada di rumah juga, walaupun di rumah, tapi kita niat di taman syurga, di niat untuk majlis ilmu, maka dapat juga insyaAllah. InsyaAllah, inna amalu bin niat. Kata Nabi SAW, inna amalu bin niat wa inna malikuli imri manawa. InsyaAllah. Benar sahaja ni taruh. Subhanallah. Ni sebab berita gembira. Gembira. Seronok. Ada orang seronok dapat pergi tempat seronok. Dia cerita kan. Kita ceritalah seronok. Dapat diraih kan. Diberi peluang untuk memulakan majlis yang pertama setelah 4 bulan. Tak ada majlis di masjid. Allah Akbar. Tak tahu nak appreciate macam mana. Hanya dengan bermuja-muji Allah. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Iza jaa, bila datangnya pertolongan Allah. Ini kan Fathul Makkah, turunnya surah Iza jaa nasrullahi wal fath. Kita apa kata Allah? Puja-puji Allah. Tasbih pada Allah, istighfar. Itu je lah. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Sambung perbahasan kita dalam kitab Hakikat Kehidupan, edisi lama Musad 63. Edisi baru, muka surat berapa kita beri semalam? 79. Malam ni, sidang jemaah mata Allah SWT. Kita nak sambung perbincangan tentang hak Allah. Hak manusia. Hak hamba. Hak Allah. Hak manusia. Hari ini ramai orang yang berbicara soal perjuangkan hak. Hak saya Ustaz. Hak saya telah diragut, dirampas. Macam-macamlah perkataan tentang hak diri kan. Tapi sebelum kita nak memahami tentang hak ni,
Adakah kita faham ada hak yang lebih utama atas diri kita? Dan semalam kita dah sentuh tentang bagaimana diri kita ini menyatakan kebesaran Allah. Diri ini menyatakan kebesaran Allah dan membawa segala suruhannya, meninggalkan larangannya. Saya ditanya oleh, ada soalan yang bertanya dengan saya, minta pertanyaan. Banyak yang bertanya. Cuma ada yang Allah izinkan jawab, jawabnya tak izin lagi, sabar ya. Dia tanya apa tau? Ustaz, berkenaan dengan tajuk semalam, dia kata. Kalaulah hidup ni Ustaz sekadar melakukan apa yang Ustaz kata semalam, dia kata. Sekadar melakukan apa yang kita bincangkan semalam. Apa dia? Melakukan ketaatan. Melakukan sekadar. Dia kata sekadar itu. Jadi, kalau anak, isu dia adalah, kalau anak membentak-bentak ibunya, soalan dia. Habis nak buat apa? Ada maknanya, tak ada peluang ke nak balas ke, nak marah anak tu ke. Kalau sekadar hidup untuk mentaati Allah, soalan saya cakap. Sebab tu jangan jawab kadang soalan-soalan yang heavy, pakai heavy metal ni. Saya kena jawab. Terus, saya cakap, Puan, saya cakap, insya-Allah. Pertama, kena betulkan tu. Kalau masih dalam persoalan sekadar itu, maknanya belum faham. Taat, patuh, taat ini bukan sekadar, tetapi itulah keseluruhan tugas sebagai manusia. Ya, hak Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Maka di sini, ya Tuan Aziz, betul, Seksyen 27 tadi datang. Masya Allah, tabarakallah. Okey tadi ya. Alhamdulillah. Pembuka bicara. Lepas kuliah lagi malam ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, maka ditanyakan haknya. Menganggap macam skop manusia ni, kalau kita fokus semalam kita tajuk kita apa? Cuba tengok semalam, buat perujaah sikit. Semalam kita berbicara soal bagaimana fokusnya tentang ketaatan. Suruhan ni. Sembah, kita cerita tentang sembah, ibadah. Kita cerita tentang sembah dan ibadah. Okey. Bila kata sembah dan ibadah ni, kalau kita lihat, patuh suruhan dan tunduk kepada kebesaran. Kalau kita lihat. Kita recall dulu. Ya. Terima kasih kepada yang dah share. Masya Allah. Terima kasih. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang baru menyertai hakikat kuliah pengajian hakikat kehidupan. Mudah-mudahan anda mendapat sesuatu dalam perbincangan kita ini. Masya Allah. Dan syaratnya adalah sila duduk, jangan lari. Itu je. Sila duduk dan jangan lari. Dan Alhamdulillah, ramai yang istiqomah tu sampai Mark Zuckerberg bagi top fan tu. Mark Zuckerberg bagi tu, bukan saya bagi tu. Mark Zuckerberg bagi top fan plus one lagi. Masya Allah. Duduklah sampai je top fan. Biarlah kita top fan kepada kebenaran. Ustaz, saya nak jadi top fan kepada kebenaran. Silakan. Jadilah ejen kebenaran. Pejuang kebenaran. Kita alang-alang mengaji, biar sampai jadi. Alang-alang mengaji, biar sampai jadi. Biar sampai putus. Jangan kisah setengah-tengah jalan. Baik, sidangnya mata Allah SWT. Beruntung. Beruntung siapa yang sebarkan tu, asbab dia berubah, pahala bagi dia. Beruntung. Sebab, Tuan Taib Jamil. Ya, 25.7 kuliah subuh. Ada surah Al-Ukhuwah. InsyaAllah. Duduk dan mohon sentap. Ya, Tuan Abdul Rafi. Silakan. Ni sentapan jiwa ya. Baik. Jadi, sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita semalam ni. Jadi, maknanya semalam kita sentuh tentang suruhan, larangan, iblis. Dia tak fokus tugas dia. Nampak? Sedangkan bayangkan. Hak Allah ni. Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Mari kita recall balik apa kita bincang semalam. Sekejap, Pak duduk.
Okey. Okey. Baik. Kalau kita lihat iblis, ini tugas kalau kita lihat balik. Supaya kita fokus kronologi, Sebab kejadian ni bermula, kejadian hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah. Dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita ni. Yang mana ada masalah-masalah tu, kita fokus dulu. Macam mana punca dia bermula? Kita kena faham. Ada tetamu, tak apa. Yang ada tetamu, okeylah. Tak apa, tak masalah. Baik. Iblis diberi tugas. Ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas. Iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas. Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Itu beza yang kedua. Apa tugas? Mengikut suruhan Allah. Hak Allah. Menunaikan hak Allah. Tetapi Iblis gagal dalam menunaikannya. Tak fokus dia. Apa maknanya? Ketika disuruh sujud. Wa iskunna lil malaikati judu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba wastakbar. Nampak? Kita nak fokus manusia ni, bila kita nak melakukan suatu perkara, dia tidak fokus pada apa yang dia perlu lakukan. Malah dia akan lihat pada luaran, pada keadaan sekeliling dia. Contoh yang kita sentuh semalam. Iblis, Allah suruh tunduk pada Nabi Adam, hormat. Tapi dia pergi soal. Siapa Adam ni? Nampak? Dia banyak soal. Allah bagi akal, bukan suruh banyak soal. Allah bagi akal, suruh renung, tunduk pada ketentuan, ikut pada suruhan. Iblis, dia soal. Ni, kenapa aku kena sujud pada Adam ni? Ana khairu minhu. Nampak? Dia tak fokus. Dia tak tunaikan hak Allah kan? Dia minta hak dia. Ni Iblis. Hak aku mulia. Kenapa pula dia nak kena sujud kat aku, nak kena sujud kat dia? Nampak? Menuntut hak. Dia belum menunaikan hak, dah menuntut hak. Nampak tak? Lalu, kalau kita lihat, Iblis, yang mana Iblis inilah melakukan perkara yang melawan hak Allah Ta'ala. Apakah hak Allah itu? Itulah dia. Kalau kita lihat seterjemah mata Allah SWT, tanpa sedar kita telah mengibliskan diri kita, tanpa sedar kalau kita tak memahami hak Allah, hak sebagai hamba Allah. Akhirnya semalam ditanya, Ustaz, habis tu saya bagilah contoh yang ini, hamba Allah ni. Semalam ni nota semalam ni, saya buat murajaah sebelum masuk hak ni. Supaya yang baru-baru dapat catch up balik, apa perbincangan kita, yang dah follow, maka dia merefreshkan balik fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Baik. Kita sebagai hamba Allah, hamba maksudnya sembah, patuh, sujud. Pada siapa? Allah. Khair. Kita ada tugas lain tidak? Ada. Kita sebagai anak, kita sebagai suami, kita sebagai ayah. Okey, katalah ambil lelaki dulu. Baik, ketika anak berhadapan dengan ibu ayah, anak ada ibu ayah. So, Iblis berhadapan dengan Nabi Adam AS. Nampak? Opponent? Baik. Ketika Allah datangkan satu set keadaan ini, anak dan mak ayah. Maka di sini, tengok dulu siapa yang perlu menjalankan peranan. Masing-masing kena jalan peranan. Anak jalan peranan anak sebagai hamba Allah. Mak ayah kena jalan peranan sebagai hamba Allah juga. Bukan kata sekadar itu je ke? Sedangkan peranan hamba ni besar. Contoh, seorang anak. Dia kena birwalidaini ihsana. Dia kena berbuat baik kepada mak ayah dia. Apatah lagi anak lelaki, malah dia tidak boleh argue mak ayah dia. Dia tidak boleh menyalahkan mak ayah dia. Malah dia mempersoalkan mak ayah dia. Katalah, yang dikatakan di sini, makin saya belajar agama, Ustaz, saya makin nampak salah mak ayah saya itu. Banyak salah. Perlukah saya tegur sebagai anak? Nampak tak? Baik, sekarang ni kita kena fokus dulu. Tugas hak kita ni kena tunduk dan patuh pada Allah. Apa maksud tunduk patuh pada Allah? Yang mana Allah suruh buat dulu? Allah suruh buat apa? Buat baik kan? Jadi kalau teguran itu termasuk dalam kebaikan tanpa mengganggu keadaan mak ayah tu sampai mak ayah tersinggung ke, rasa menampak benda buruh, timbulnya pergaduhan ke, konflik ke,
maka tak payahlah buat. Itu bukan kebaikan. Walaupun kita nak tegur mak ayah kita. Habis Ustaz, mak ayah buat salah ni, anak sebagai apa? Nampak? Ustaz, dia mula nak persoalkan keadaan mak ayah dia keadaan. Maka dia tidak nampak kedudukan. Kita sepatutnya kena terima dulu tugas sebagai anak. Yang mana ciri-ciri anak itu. Yang mana kalau saya ringkaskan tentang anak ni, panjanglah cerita bab anak pula. Tapi nak bagi tahu anak ni wajib mendoakan mak ayah dia. Doakan kalau mak ayahnya dalam keadaan tak betul. Tak mampu tegur kalau silap, nanti kan bergaduh, doa. Kan Nabi kata doa anak yang soleh. Jadi, tugas anak doa. Habis Ustaz, mak ayah saya tak didik saya. Itu tugas mak. Tugas mak. Ialah mak dia tak didik dia. Itu salah mak dia lah. Tapi tak naklah sebagai seorang anak menyalahkan mak dia. Ini satu, dia panggil apa? Melanggar protokol. Allah tak suruh pun pertikaikan keadaan mak ayah. Allah suruh seorang anak buat baik dengan mak ayah. Walaupun mak ayahnya tak buat baik dengan dia. Itu mak ayahnya cerita. Ini anak. Itu maksud dia. Okey, kata mak ayah pula. Habis Ustaz, mak ayah ni, saya sebagai ibu. Anak saya ni melawan saya. Berbentak-bentak, bergaduh. Habis tugas saya ni takkan taat je dengan Allah. Allah. Taat pada Allah ni maknanya ikut apa yang Allah suruh. Allah suruh apa? Ketika anak berperangan begitu, Allah suruh apa? Allah suruh didik. Didik lah. Tak adalah istilah puas saya didik Ustaz. Anak saya ni Ustaz, dia memang ni anak derhaka ni Ustaz. Tak payahlah cerita bab tu. Allah tahu dah. Dan tak payah cerita ke orang. Dia ni anak ni buat salah ni, anak ni nanti akan datang jadi apa. Tak payah cerita. Tugas kita mendidik anak. Dia tak terdidik Ustaz, didik sampai terdidik. Dia tak dengar cakap Ustaz, bagi sampai dengar cakap. Dah Ustaz, macam mana ni Ustaz? Anda mula nampak. Dia fikir pasal anak, maka dia jadi beban. Nampak? Sekarang ni, sedang nyembah mata Allah SWT. Bila kita nak kupas suatu isu tu, kita kena tengok dulu kita position mana. Sebab tu Nabi Adam AS ketika Allah ilham, Allah wahyukan kepada Nabi Adam AS, itu tetap doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana. Ni maknanya, ya Allah, aku menzalimi diriku. Baik, zalim ni adalah perkara yang mesti kita perhalusi sebab makna zalim itu tidak meletakkan satu pada tempatnya. Jadi sebelum nak komen apa-apa, kita kena tahu dulu kedudukan kita kat mana. Jangan kita langgar keadaan itu. Ni akan lebih nampak dalam huraian hak nanti. Baik. Jadi, sedang mata Allah SWT. Jadi, maknanya kita nak bagi tahu keadaan, Alhamdulillah. Kalau dah faham, syukur Alhamdulillah. Nurfina. Alhamdulillah. Jadi, ini satu penting. Soalan tu mungkin, dan ramai lagi mungkin buat benda yang sama. Kekeliruan. Kekeliruan ini berlaku apabila clash, apabila datangnya talbis. Kenapa boleh berlaku kekeliruan? Kerana ada campur aduk dalam kefahaman. Dalam surah Baqarah 42, Allah berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Jangan kau campur adukkan hak dan batil dan kau sembunyikan kebenaran setelah kau tahu. Benar Puan Siti Sarah. Buat kerja kita, jangan buat kerja Allah. Satu, buat kerja kita jangan sibuk menentukan, menyalahkan, mempersoalkan kerja orang. Apatah lagi kedudukan kita itu di bawah. Contoh anak, mak. Anak nak persoalkan mak, memang takkan jumpalah penyelesaian. Habis itu Ustaz, jadilah anak yang soleh, jadi anak yang solehah. Jadi mak saya jahat Ustaz. Mak jahat lah. Oh gitu. Dah. Oh gitu je. Dia tak puas hati. Dia tang mak anak mungkin tak nampak sangat, tang isteri, suami isteri. Habis Ustaz, suami saya ni tak adil suami saya. Ni suami saya gitu, suami saya gini. Dia cerita bab kesalahan suami dia. Ya, suami tak adil, suami tak betul, suami tak menjalankan, tak bagi nafkah, tak mendidik. Itu dia ditanya. Yang kita, oh saya dizalimi Ustaz. Cerita masalah dia.
Saya dizalimi, saya digini. Cinta keadaan. Sedangkan benda itu tidak boleh jadi evident di hadapan Allah. Yang akan ditanya, yang akan dipersoalkan adalah amalan. Aku bagi suami yang hard rock cafe. Suami yang ada genetik Abang On. Tahu genetik Abang On? Fir'aun. Kamu buat apa? Kamu persoalkan, kamu melawan, atau kamu tetap menjadi isteri yang solehah, yang tidak terkesan dengan perangai Abang On. Tak bolehlah Ustaz, sebab saya dah didoktrin suami kena didik isteri, Jadi kalau suami tak didik, saya rela jadi jahat lah. Allahu Akbar. Takkan macam itu. Takkan nak rela menjadi jahat kerana suami jahat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita dah didik. Iya, Allah nak uji Puan Fazilatan. Kita nak didik. Serah pada Allah apa maksud serah pada Allah? Serah pada Allah itu didiklah sampai jadi Puan Fazilatan. Didik, jangan sampai ada rungutan. Jangan kata kita dah bagi agama cukup. Jangan. Didik je lah. Terus saja. Macam mana para Nabi dan para Rasul berdakwah. Terus. Jangan persoal dah. Sebab iman mengajar kita, agama mengajar kita menerima. Jadi lakukan. Suami didik, isteri taat. Isteri yang tidak taat, dia akan disoal oleh Allah Ta'ala setelah suaminya mendidik dia. Didik tak mau dengar, rendam tak mau dengar, bagi apa tak mau dengar. Maknanya tanggungan itu akan isteri itu kena. Itu maksud dia. Masing-masing ada peranan. Itu dia. Sidang jemaah mata Allah SWT. Alhamdulillah. Bagus. Bagus. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Dalam kita nak melakukan tugas kita ni, kita kena memahami hak Allah, hak hamba. Baik. Dan tahu kadar diri. Benar. Jadi bila kita memperhalusi, dia akan menyelesaikan banyak masalah. Sebab tu masalah. Benar Tuan Azman. Kalau dah puas didik, belum didik. Benar. Ahsanta. Benar. Kalau sesiapa yang datang dengan rungutan yang menyatakan keadaan yang dah puas dah saya melakukan, makna dia belum buat. Hati-hati. Kalau dia berbicara soal yang banyak mempersoalkan, hati-hati, keadaan dirinya akan dibongkarkan. Hati-hati. Lebih baik jangan banyak mempersoalkan, tetapi carilah jalan penyelesaian. Itu yang lebih tepat sepatutnya. Baik, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, sebagai contoh, tanggungjawab lelaki, taat pada Allah. Tanggungjawab lelaki taat pada Allah. Taat, bila kata taat, itu katalah berhadapan dengan isu pandangan. Maka tundukkan pandangan. Jangan salahkan, perempuan ni Ustaz, dia lah ni buka aurat. Nah, itu dia, sekejap lagi dia kena. Kita ni, apa perjuangan kita? Tu, orang perempuan pun sama. Jangan duk salahkan lelaki. Lelaki lah Ustaz tak jaga pandangan. Yang dia tu nak buka aurat tu apa hal? Kenapa? Why? Ini soalan yang akan ditanya oleh Allah. Di saat Allah bagi ujian di kelilingi kita ini, sekeliling, Allah akan, tugas kita ni akan ditanya. Kullu ra'in wa kullun mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi SAW. Nampak? Jadi kita kena fokus balik. Bagus. Alhamdulillah. Istiqamahlah Puan Fina. Teruskan. Jangan kita lagi keliru dengan keadaan kita. Dah faham? Bagus. Amantu billah. Bila kita beriman, dia kena faham. Bila dah faham, summastaqim, kata Nabi. Istiqamahlah. Kalau Allah uji lagi, istiqamahlah. Sebab tak bermakna kita buat sekali, dua kali, setahun, 2 tahun, sudah dapat hasil. Kalau dapat hasil pun, Allah akan uji hasil itu nanti.
Adakah kita buat dengan benar-benar ikhlas, faham atau ikut-ikut keadaan? Baik, perkara ini kita akan kupas dengan lebih dalam pada perbincangan hak. Hak Allah, hak hamba. Mari kita baca syarahannya dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Puan Ramlah ngah, Y. Jangan big Y pula. Y dia biar sampai Y sampai Z. Ada orang dia Y terus dia. Bila Y, pastikan jumpa Z. Y, X, Y, Z. Dia Y saja kadang-kadang tu kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Mari kita lihat muka 109. Ini selama 63. Baik, maka dengan itu, untuk kita memperhalusi lagi perbincangan kita ini, sedang jemaah mata Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad. Tunggu sekejap ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, kita sambung sikit. Okey. Ramai yang hari ini terlepas pandang. Baik, mari kita perbetulkan balik perbincangan kita ini insya-Allah. Dalam perbincangan ini, apabila kita tidak melepasi tahap tadi, maka kita masih duduk pada keadaan yang mana diri ini sudah berada pada kedudukan yang keiblisan. Iblis ini dia mengaku diri, mengaku berkuasa, mengaku hebat. Dan hal inilah yang akan menyebabkan dipengaruhi oleh nafsu amarah. Maka sebab itulah kita gagal dalam melaksanakan tugas. Why? Soalan. Kenapa kita gagal melaksanakan tugas kita? Kerana kita dah terpengaruh dengan nafsu amarah. Apa nafsu amarah itu? Itulah dia berkuasa. Dia jadi iblis. Ingat, seluruh kejahatan ini, pencetus segala kejahatan itu adalah iblis. Presiden kejahatan alam semesta. Iblis. Iblis. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, dia kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik. Maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hancur binasa. Baik. Maka hari ini caranya adalah bahaskan tentang hak Allah dan hak sebagai hamba. Versus kita tengok. Baik, jika hal keadaan ini kita tidak diperjelas dan kita tidak mengetahui bagaimana mungkin untuk kita hendak menunaikan hak Allah Ta'ala. Kita bila ada sesuatu keadaan, permasalahan, kita kena fokus dulu hak Allah. Kita nak selesaikan hak Allah dulu, baru kita selesaikan hak seluruhnya. Baik. Dalam kata lain, seakan-akan kita belum lagi menunaikan hak Allah. Kalau kita tak tahu apakah hak Allah, tak tahu bermakna kita bimbang, kita tak menunaikan hak Allah. Ni yang bahaya ni. Sebab itu akhirnya hak kita di dunia banyak hilang. Betul tidak? Kenapa hak kita di dunia ni banyak terananya lah, saya ginilah, hilang hak saya, hak itu. Malah kadang-kadang nak perjuangkan pula hak kebebasan pula tu. Kerana persoalannya adalah hak Allah tidak ditunaikan sempurna. Itu dia. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, maka persoalan berkenaan hak Allah ni kita terlepas pandang, maka jika hak Allah ni gagal, maka tiada hak untuk merasai. Okey, poin lagi sini.
Poin di sini. Jika kita gagal melaksanakan hak Allah, maka kita ada hak untuk menikmati kurniaan Allah di dunia ini yang menyebabkan kesannya adalah hati kita sering tidak merasakan puas di dunia. Ini poin penting ni. Ni poin penting ni. Poin penting ni, saya lukis je kejap. Poin penting. Baik. Jadi, apa kesan yang tidak menunjukkan hak Allah ni? Hak Allah. Okey. Hak Allah, jika tidak ditunaikan, bila kita tak tunaikan, apa kesan dia? Kita belajar kesan dia dulu. Kesan bila tak tunaikan hak Allah ni, kesannya adalah apabila alihkan sikit. Okay. Kita tidak ada hak. Ni. Atau hilang hak untuk merasai nikmat. Ni yang penting ni. Nikmat ni. Kita akan hilang untuk merasai nikmat kurniaan Allah di dunia. Arti kata lain, ni poin sangat penting. Ayat dia, hak Allah hilang, hak Allah kita khianat, maka kita tiada hak untuk dapat nikmat. Jelas? Hak Allah khianat, tiada hak untuk dapat nikmat. Nikmat kat mana? Dunia. Allah akan bagikan dunia ini azab. Sebab tu hati-hati apabila kita menceritakan keadaan azab di dunia ni. Azab dunia mana tak puas hati. Kecewa. Banyak kecewa. Fras. Marah, amarah. Ni azab-azab ni. Sebab tu, Jangan gopoh kita nak menuntut hak kita tu. Kalau kita tak dapat hak di dunia, kenapa saya tak puas hati, Ustaz? Kenapa saya tak dapat nikmat? Ada isteri, azab. Ada anak, azab. Rupa cantik, azab. Muka handsome, azab. Ingatkan dapat isteri cantik, ngam dah, azab. Ingatkan dapat suami handsome, bagus dah, azab. Kerana dia hilang nikmat di dunia. Allah tarik nikmat. Tu orang kata tarik nikmat tu. Kerana dia tidak menunaikan hak Allah Ta'ala. Baik. Ya Tuan Khairi Bukhris. Jadi, hak Allah itu kalau kita perhatikan, apakah yang dinyatakan sebagai hak Allah? Maka, kalau rujuk surah Ali Imran, ayat 109. Surah Ali Imran. Dunia ni boleh jadi azab. Dia ada dua. Boleh jadi azab, boleh jadi nikmat. Hati-hati. Dengan satu perkara, contoh dunia. Saya ambil contoh satu. Kita cerita kesan lagi. Ambil isteri lah. Orang lelaki kan suka cerita bab isteri. Orang perempuan. Oh, suka benar ni isteri. Lagi-lagi cerita bab isteri. Seronok tak? Seronok. Baik. Bila cerita bab isteri, ada satu cerita yang mengatakan bahawa, orang perempuan ni azab. Pening. Cukuplah satu ni. Yang ini pun pening. Bukan isteri ni seronok ke? Bukan nikmat. Nikmat pun dia, Ustaz. Ngambil beras ke? Dulu kata nikmat. Bermaksud setiap kejadian dia ada dua. Nikmat, azab.
Orang yang sama tapi boleh berbeza keadaan dia. Ingat, ini. Suami sama, suami yang sama. Tapi boleh bertukar-tukar, kerja nikmat, kerja azab. Kerja nikmat, kerja azab. Bukan kata tak make up, bukan kata tak tak cuba nak menarik perhatian suami dia, pakai seksinya dengan ini. Tapi azab juga. Malah dia nak buat tu, dia azab bagi dia nak buat. Hati-hati. Hati-hati. Bila kata isteri, azab. Malah perempuan pula yang perasan boleh mengembirakan suami, malah memberi azab pada suami. Dia ingat dia seorang dah boleh membuat suami dia suka. Tak boleh pun. Nampak? Yang si isteri pula, dia ingat diri dia boleh bagi nikmat. Tetapi, suami kata azab bagi dia. Mana janji-janji dulu mengatakan boleh bagi nikmat? Nampak? Maka sedang jemaah mata Allah SWT, kita kena peralusi perkara ni. Dia tak boleh nak salam menyala, nak pasing-pasing kat orang, tak ada. Siapa yang rasa, dialah yang perlu dicek. Katalah, isteri. Biasa isteri kan, bab isteri ni, seronok isteri ni. Kita cerita bab pula suami. Bab suami ni, isteri seronok tak? Seronok condemn. Bab suami ni, seronok condemn, seronok pemainkan. Ni condemn biasa ni. Lagi pula, tahu pula suami jenis nak suka kahwin-kahwin lagi ni. Dia suka condemn lah. Condemn, permainkan. Ni masanya ni, nak komplain. Orang perempuan, dalam cerita bab suami ni, Ya Rabbi, banyak tak puas hati pada puas hati. Banyak tak puas hati. Maknanya, duduk pada azab. Nak puas dengan suami ni, Allah bertuahlah badan katanya. Nak puas ni. Memang tak jumpalah. Nak nikmat, nak puas dengan ni. Hati-hati. Suami yang sama. Nampak? Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi, benda yang sama, azab datang. Allahu Akbar. Tak habis-habis. Lepas tu sibuk dengan ketakutan. Kan? Azab bagi suami. Azab bagi isteri, ada suami. Azab. Dia tak boleh ada sensitif, Tuan Khairil. Kalau sensitif tu maknanya perlu diselesaikan. Dia macam sensitif ni macam badan kita lah. Sensitif, Ustaz, saya tak boleh kena angin. Maknanya sakit tu. Siapa yang masih ada sensitif, maknanya kena check. Sebab tu dia ada tajuk yang lebih tekan bab kahwin ni, surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi, antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia ni kalau doktor, dia akan buat check up. Sebab tu banyak topik-topik yang kadang-kadang kita kesentuh, dia akan jadi macam shock. Dia baik, dia sentak. Jadi kalau sekiranya banyak macam lelaki buat harta sentak, sensitif tu hati-hati. Sensitif, lepas tu suka buat gurau, lepas tu suka pelekeh. Itu benda-benda yang akan menunjukkan simptom-simptom penyakit. Simptom-simptom penyakit. Okey, itu contoh ya. Jadi saya nak bagi tahu azab ni kat dunia Allah dah tunjuk dah. Dan azab bila kata di dunia dia dah dapat azab. Kalau di dunia dia dah ada azab, maka itu adalah preview untuk azab yang lebih kekal. Wa na'udzubillah. Apa dia? Di akhirat nanti. Hati-hati orang yang dah banyak kecewa dengan dunia. Hati-hati. Sebab tu ikut cara agama. Cara agama dia takkan bagi kita kecewa dengan dunia. Dia takkan bagi. Nampak? Maka sedang jemaah mata Allah SWT, azab, sebab tu kita kena ikut cara agama. Sebab agama tidak berbicara soal kecewa di dunia. Tak ada. Agama tidak bicara soal kecewa di dunia. Sebab kalau dia kecewa, azab, malah kecewa dia berubah jadi azab, itu adalah
preview untuk dia azab di akhirat sana. Allah, hati-hati. Baik. Apakah yang membuatkan kita mendapat perkara ini? Maka inilah kata kuncinya. Surah Ali Imran 109. Cuba tengok surah Ali Imran 109. Cuba tengok. Apa kata Allah? Dalam ni kita puan-puan mengatakan dalam syarahan ini, hati Allah, bila kita tidak menundukkan hak Allah, Allah akan buat hati kita tak puas dengan dunia. Sebab itulah bermula agama itu dengan kembali mengenal Allah. Sebab kita mengenal Allah kembali, hak Allah tadi. Maka kata Allah, yang pertama kita kena faham, surah Ali Imran 109. Kata Allah, dan bagi Allah jualah hak milik segala yang ada di langit dan yang di bumi. Dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Apa maknanya ayat ini? Apa makna ayat ini? Yang pertama, kita kena selesaikan bab hak Allah. Jangan cuba memiliki. Itu dia. Mari kita tengok. Hak Allah yang pertama. Dan selama-lamanya. Memiliki. Saya ringkaskan terus. Malam ni, biar alhamdulillah yang menonton, yang baru yang menonton, pastikan terus dapat. Daripada ayat surah 109, Allah berfirman yang bermaksud, hak milik Allah jua segala yang ada di langit dan di bumi. Maka memiliki tidak ada dalam kamus hidup seorang manusia. Tak ada. Habis Ustaz, saya memiliki tu. Kena renung balik lah kalau biasa banyak sebut memiliki ni. Saya memiliki kecantikan Ustaz. Memiliki kecantikan lepas. Terus, dengan kecantikan inilah saya menggunakannya untuk buat pendapatan. Saya gunakan dia untuk apa? Memiliki. Bila sebut memiliki, ikut suka dia lah. Nak dedah aurat ke, nak tunjuk kat orang ke. Dia rasa dia punya. Cuba kalau kata, ya Ustaz, Allah cantikkan saya dan cantik ni milik Allah, bukan milik saya. Bila macam tu, dia tak akan buat main-main. Prinsip yang pertama, memiliki. Hak Allah adalah kembalikan memiliki pada dia. Memiliki. Allah kata hak Allah. Allah jualah hak milik. Hak milik apa? Langit, bumi. Bayangkan. Langit, bumi. All in. Everything. All in. Allah. Jadi, tunaikan hak memiliki. Dan kita ini dimiliki. Benar saja yang terhadap. Hak cipta terpelihara. Mantap. Betul. Hak cipta terpelihara. Tidak boleh. Tak boleh. Tak ada siapa memiliki sesiapa. Jadi bila kata memiliki, apa yang kita kena buat? Maka bila kata memiliki, hak yang paling besar, itu adalah, bila dah tahu kembalikan segala urusan. Bila kata hak milik Allah semua, maka kembalikan segala urusan. Di bawah pengetahuan Allah. Semua. Bila kata yang dimiliki ni manusia lah ni. Baik. Maka sedang mata Allah SWT. Macam mana kita nak faham lagi? Maka di sini dalam perbahasan kita adalah, baik. Maka bila kata kita menyerahkan, mengatakan milik Allah. Allah memiliki diriku. Kalau kita sebut semua milik Allah, mungkin kita tak berapa faham. Cakap begini. Allah memiliki. Aku dimiliki oleh Allah.
isteri dimiliki oleh Allah. Suami dimiliki oleh Allah. Anak dimiliki oleh Allah. Jadi jangan buat main-main. Jangan buat suka-suka. Dia ada empunya. Nah, preview azab ni Tuan Khairi Mukhris untuk pembersih dosa lah. Sekiranya dia membersihkan dosa dan dia terima, maknanya dia redha dengan keadaan itu dan dia istighfar dan kembali kepada Allah, maka tiada azab lah dia dekat dunia. Tapi kalau azab itu berterusan sehinggalah dia mati tanpa perlu selesaikan isu sensitif tadi, masih ada isu yang berbangkit, masih ada isu sensitif, azab masih ada tersimpan dalam hatinya, maka itulah preview bagi azab yang kekal di sana. Suami milik Allah, faham dah. Tapi ada orang lain nak cuba masuk lain, marah. Ni milik saya. Suami milik Allah. Marah. Tu nampak. Tak betul lah tu. Dia jadi pening. Nah, kita mengaku semua milik Allah. Bila hilang, marah. Nampak? Kita tahu anak milik Allah. Tapi bila anak kita didik tak jadi, kita marah. Milik Allah kan? Allah bagi ujian tak bagi tak jadi. Itu sebab milik Allah lah. Kalau milik kita, kita boleh buat bagi jadi tak? Itu maksud dia. Saya didik tak jadi lah Ustaz. Milik Allah kan? Kalau milik kita, pasti jadinya. Kalau jadi pula, didik jadi, milik Allah juga. Allah bagi jadi. Jangan bila jadi je, berkat usaha saya lah. Berkat usaha nampak dia punya tip lah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, bila begitu, bila memiliki, Allah memiliki, perbincangan yang lebih besar di sini adalah kalau kita lihat surah As-Sad ayat 3. Surah As-Sad ayat 3. Apa kata Allah? Dan orang-orang musyrik. Semua kata milik Allah ni. Semua kata semua milik Allah kan? Semua kata, semua faham. Tapi dalam surah As-Sad ayat 3, ada dia punya cerita dia. Allah cerita balik. Allah kata apa? Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong sambil berkata, kami tidak menyembah atau memujanya, melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka dengan orang-orang yang telah melakukan syirik tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah telah tidak memberi hidayah petunjuk pada orang-orang yang tetap berdusta mengatakan yang bukan-bukan, lagi sentiasa kufur dengan melakukan syirik. Apa kata ayat ni? Surah As-Sad ayat 3 ni. Nah, ini kata tadi, Ustaz listkan hak Allah. Inilah hak Allah yang utama dan selama-lamanya. Nah, hak Allah yang utama dan selama-lamanya. Apa hak Allah? Jangan syirikkan Allah. Baik. Bila memiliki, jangan syirikkan Allah. Apa maknanya? Mari kita lihat. Bila Allah itu memiliki nama yang terpuji. Ini fokus. Ya, semua kita tahu. Tapi kaedah kenapa masih ada bergaduh? Kita sebut semua milik Allah, tapi kenapa bergaduh? Ini kita kena selesaikan sidang jemaah mata Allah SWT. Mari kita telitikan dia. Mari kita telitikan. Bila memiliki, maknanya jangan syirik. Bukan sekadar sebut Allah semua milik Allah. Tapi Allah nak jangan menyekutukan aku. Bila kata semua milik aku, jangan menyekutukan aku. Bagaimana cara dia? Baik. Allah memiliki nama-nama yang terpuji. Ini perbahasan kembali pada perbahasan Iqra. Bismi Rabb. Ini kena selalu dihadamkan. Nampak? Benar. Bila kita tak tunaikan, Allah tarik nikmat. Bagaimana contoh? Tengok ya. Allah memiliki nama-nama terpuji dan Allah suruh bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey?
Mari tengok macam mana kita baca. Allah jadikan, Allah bagi kita suami. Allah bagi kita isteri. Allah bagi kita anak. Allah bagi kita duit. Allah bagi kita rupa. Allah bagi kita harta. Soalan, apa yang kita lihat pada perkara ini? Ni, dia akan pergi balik pada perbincangan apa yang kita lihat. Bila kata hak Allah, contoh, Allah memiliki, saya ambil satu sifat yang pertama, nama Allah yang penyayang. Maha penyayang. Nampak? Maka sedang mata Allah SWT, kita tengok yang pertama. Kita selesaikan satu. Benda ni biasa pakai hari-hari. Bila tengok suami, ni bagi seorang suami, bagi seorang isteri. Tengok cerita suami. Allah memiliki nama Maha Penyayang kan? Maha Penyayang milik siapa? Allah. Maha Penyayang milik siapa? Allah. Baik. Tunaikan hak Maha Penyayang ni. Ni bukan pergi tunaikan hak yang mana saya nak suami ni. Bukan, dia tunaikan hak suami, tapi bukan hak suami pun, dia nak hak diri. Ni kadang-kadang orang confuse kat sini. Saya nak suami. Jadi apa yang dia dapat? Dia bagi kebendaan saja, bagi makan, bagi minum, bagi pakai, bagi baju. Tapi yang ni hak Maha Penyayang Allah ni apa dia? Dia kena nafikan dan isbat. Ni kena buat. Contoh, bila kata Maha Penyayang milik Allah. Maha Penyayang milik Allah. Allah memiliki sifat nama penyayang. Maka, nafikan penyayang yang ada pada suami itu dan letakkan kembali penyayang itu hanya pada Allah. Boleh buat? Ini hak Allah. Contoh, nafikan. Nafikan. Sebab Allah suruh baca. Contoh, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan suamimu. Itu contoh. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan suamimu. Baca Tuhan. Okey, saya nak baca ni. Okey, kita belajar Asmaul Husna ni. Dengan nama Allah. Bacalah Allah yang Maha Penyayang menjadikan suami aku penyayang. Allah yang Maha Penyayang. Tak apalah, saya tulis satu. Biar faham. InsyaAllah. Allah yang Maha Penyayang menjadikan suami aku penyayang. Bukan suami yang penyayang. Saya ada suami yang penyayang. So loving. So loving. Ya. Terus-terus suami yang penyayang. Sedangkan Allah yang Maha Penyayang menjadikan suami aku penyayang. Maka apa yang disuruh oleh Allah, maka dituruti. Maka seorang isteri meletakkan hak Allah supaya kasih sayang ni tak hilang. Maka setelah mengenal bahawa Allah Maha Penyayang menjadikan suami aku penyayang, maka nak mengekalkan penyayang itu, maka si isteri menjaga suruhan Allah. Ni kena susun satu-satu ni. Bukan kata suami saya suruh. Allah suruh. Taat suami. Allah suruh. Bukan sekadar suami suruh. Kalau suami suruh, tiba datang tak puas hati dengan suami, tak buat dah. Isteri menjaga suruhan Allah. Apa suruhan Allah pada isteri? Maka taat suami. Ini hak Allah. Jangan lagi melihat
kasih sayang ada pada suami. Kasih sayang ada pada Allah, lalu taatilah suamimu. Di saat kamu taati suamimu, maka aku akan berikan kasih sayang padamu untuk menyayangi suamimu. Walaupun suamimu macam-macam perangai. Clear bab tu. Gambar rajahnya begini. Allah memiliki. Turunkan sifat pada isteri. Sifat apa? Penyayang. Maka si isteri ini diberikan sifat kasih sayang ini, lalu dia mampu untuk menyayangi suaminya. Tanpa perlu bergantung pada suami. Tanpa perlu suaminya nak kena buat itu dan ini. Kerana Allah memberikan kasih sayang direct kepada isteri, lalu isteri menyayangi suaminya. Dengan Allah. Maka kerana itulah si isteri melakukan suruhan Allah. Tu dia. Direct kena dari atas. Allah bagi. Kalau Allah tak bagi, tak bagi lah. Tak dapat lah. Sebab tu mana-mana isteri yang tidak mahu menerima keadaan ini, dia ada masalah. Dia tidak menafikan kasih sayang itu. Dia duk nampak suami. Mula-mula kahwin, umur 20, 21, kan nampak suami dia penyayang. Oh, seronok dapat. Dia lupa. Dia lupa. Maka Allah uji. Allah uji suami dia. Maka dia tidak mampu menyayangi suaminya. Kerana sudah terputus di sini. Terputus. Maka dia tak ada modal untuk menyayangi suaminya. Maka berantakanlah rumah tangganya. Senang. Itu je Allah buat. Habis. Terkuburlah. Okay. Begitulah sama dengan si suami. Si suami. Sama. Konsep sama. Saya explain satu-satu, insya-Allah. Lepas ni saya masuk pula bahata pula. Ni hak Allah ni. Sebab dia melibatkan semua perkara ni, insya-Allah. Baik. Allah menjadikan si suami ni. Jadi, suami ni nak ada isteri. Ya. Apa tugas suami? Dia kena menyayangi. Sama konsep. Dia kena menyayangi. Macam mana nak menyayangi isterinya kalau tidak diberikan kasih sayang oleh Allah kepada suaminya? Maka si suami tidak mampu menyayangi isterinya. Takkan boleh. Habis macam mana si suami nak menyayangi isterinya? Maka si suami kena buat suruhan Allah. Apa suruhan Allah? Didik. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Didik isterimu, ahli keluargamu daripada api neraka. Maka setelah kamu didik, maka awardnya adalah aku berikan kasih sayang kepada kamu untuk kamu menyayangi isteri-isterimu atau anak-anak kamu, maka bahagialah rumah tanggamu. Tapi di saat tidak buat suruhan Allah, dia tidak didik, tiba-tiba nak menyayangi, maka terputuslah dia. Maka tiadalah modal untuk dia menyayangi isterinya. Makanya ada hanya nafsu sahaja. Ya, kalau nafsu sahaja, maka berantakanlah rumah tangga. Habis. Itu je. Nampak? Jadi, bila kita pula si suami, dia melihat isteri dia. Itulah kasih sayang. Satu-satunya kasih sayang yang ada, isteriku. Dia telah menduakan Allah. Khafi. Kerana kasih sayang itu dari Allah. Inilah isteriku yang tunggal. Isteriku satu-satunya. Isteriku yang pertama dan terakhir. Ini semua melanggar hak Allah. Syirik.
Nampak? Jadi kita kena dapatkan modal daripada Allah. Oh, sebab tu tak kisah suami nak kahwin lagi, tak kisah. Ada seorang isteri, 2, 3, 4. Apa yang kalutnya kalau modal daripada Allah? Allah nak bagi modal kat suami menyayangi. Ustaz, mampu ke Ustaz? Suami tu ada ke duitnya? Allah yang bagi. Apa pula tak mampunya? Tapi masalahnya suami saya ni tak mampu. Sembahyang pun tonggang langgang. Suruhan Allah pun tak buat. Itu dia punya pasal lah. Dia buat juga dengan kamu-kamu. Mengana sekali. Habis tu Ustaz, macam mana tu? Saya kena gaduh dengan suami saya lah. Kalau kamu gaduh, kamu pun tak ada modal nak menyayangi lah. Isteri-isteri yang bergaduh dengan suaminya, maka dah habis modal untuk menyayangi suami dia. Habis. Tunggu kering lah modal tu. Hancur. Nampak? Nah, bila kata milik Allah, maka jagalah milik Allah tu elok-elok. Kasih sayang milik Allah tu. Kasih sayang milik Allah, dapatkan izin untuk menyayangi isteriku. Ya Allah, kasih sayang milikmu ya Allah, izinkan aku untuk menyayangi isteriku. Allah kata, boleh. Taat akulah. Didik isteri kamu tu. Kamu didik dia sungguh-sungguh, aku bagi kasih sayang. Sebab tu makin kita didik, makin sayang kita dengan isteri kita. Makin kita didik, makin kita sayang. Kalau makin kita biar isteri kita, makin kita tak ada kasih sayang. Biar isteri kita buat apa? Buat aurat tak jaga, sembahyang awal waktu tak peduli. Apa dia buat hara kat sana tak kisah. Asyik main Shopee saja okey. Biarlah Ustaz, asalkan dia gembira Ustaz. Biarlah, yang penting dia gembira lah tu. Bagilah apa yang dia nak. Nanti kan kalau tak okey, saya cari seorang lagi. Itu je kerja dia. Dia membiarkan isteri-isteri je buat keputusan sendiri. Dia membiarkan isteri-isterinya itu konon-konon boleh berdikari sendiri. Dia tak nak rasa tanggungjawab. Dia tak nak ambil tanggungjawab. Maka keadaan begini, dia akan melanggar hak Allah. Sebab Allah suruh dia didik isteri. Allah suruh bentuk isteri. Allah suruh ajar isteri kenal Allah. Tetapi dia biar. Hubungan macam ni, dia akan pudar. Tak kekal lama. Kalau kekal pun, makan dalam. Makan hati, makan jantung, makan ulang pedu, macam-macam lah dia makan. Tapi kalau suami itu, dia teliti. Dia bercakap, dia cakap, dia buat, dia tunjuk pula. Biarlah susah. Biarlah dia baru nak mengaji, dia dah mengajar. Mengaji, mengajar. Mengaji, mengajar. Tak kisahlah. Maka Allah akan bantu si suami menyayangi isteri dia. Biarpun isteri dia banyak salah. Saya banyak salah bang. Ya, tahu kamu tu banyak salah. Abang tahu kamu tu banyak salah. Sebab itulah abang kena didik kamu. Abang tahu kamu ni macam mana. Sebab tu abang tak boleh biarkan kamu. Dia jadi orang yang begitu bertanggungjawab. Itu seorang suami. Barulah Allah akan bagi modal. Allah akan bagi modal. Barulah terbuka balik hijab ini. Tu dia. Bila si suami melakukan suruhan, yang mana itu hak Allah, maka Allah akan tunaikan hak sebagai suami. Bila suami mendidik isterinya itu, maka bila dia menyayangi, kata Nabi SAW, siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Kalau si suami tidak mampu menyayangi isterinya, jangan harapkan dia akan dapat balasan si isteri menyayangi suaminya. Dia berkait-kait semua benda ni. Kata Nabi SAW, man la yurham la yarham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Dalil. Masalahnya belajar tak mau, didik tak mau dengar. Itulah cabaran je Tuan Raja Syarizal. Sabar je lah sampai mati. Tapi kenapa kita boleh lagi bertahan dengan isteri begitu? Itulah kasih sayang Tuan Raja Syarizal. Isteri kita tu, ya Rabbi, perangai. Ya Allah. Tak tahu nak cakap apa dah. Dah habis-habis lah cakap. Tapi kita nak juga cakap lagi tak dengan isteri kita. Kita nak juga didik dia tak? Kita nak juga duduk dengan dia. Itulah kasih sayang. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT.
Benar tuan puan Mawar Berduri. Contoh Nabi dah ada. Tapi itulah cerita bab Nabi ni. Kadang-kadang dia gunakan Nabi untuk kepentingan diri. Itu masalah tu. Bukan guna Nabi nak ikut Nabi. Tengok bang. Nabi penyayang. Tengok abang tak macam Nabi pun. Dah menyalah pula. Ada yang didik dengan doa yang tak baik untuk pasangan. Itu salah. Itu bukan kasih sayang. Benar. Kata orang Jawa, what you give, you will get back. Jadi itulah kasih sayang. Malah Tuan Raja Sahrizal, kasih sayang yang makam tertinggi ni adalah kita memaafkan isteri kita. Itu kasih sayang makam tinggi tu. Kasih sayang makam rendah nafsu, dia bagi apa isteri nak. Bagi apa nak. Benda apa semua ikut kehendak. Itu kasih sayang yang berorientasikan nafsu. Tapi kasih sayang makam tinggi dekat dengan Allah, dia suruh isteri dia ikut apa yang Allah nak, kemudian dia memaafkan kesalahan isteri-isterinya. Allah sayang kita. Apa bukti Allah sayang kita? Allah mengampunkan dosa kita setiap hari. Setiap hari. Setiap masa. Setiap kali hamba-Ku meminta ampun, Aku ampunkan. Itulah tandanya Allah sayang. Ini kita sayang tapi marah, tak memaafkan. Apa cerita? Nampak? Tambah lagi insya-Allah Tuan Raja Sahrizal. Dah terlebih kasih sayang memang akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Tunggu je masa. Jika ditakdirkan, sampailah dia. Itu kasih sayang yang tertinggi. Makam tinggi telah memaafkan. Itulah kasih sayang. Allah sayang kita, Allah maafkan kita. Itulah kasih sayang. Jadi barang siapa yang diizinkan Allah Ta'ala untuk memiliki sifat itu. Memilikilah kerana diberikan. Allah berikan dia untuk menyayangi, memaafkan. Maka itulah dia orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Ni, dia boleh memaafkan. Mana dia mesti ada modal daripada Allah. Mana boleh tiba-tiba dia boleh memaafkan tanpa ada sifat pemaaf. Nampak? Tang mana yang keliru tu? Tuan Fina. Tang mana yang keliru tu? Maka di sini sedang jemaah mata Allah SWT. Apabila kita benar-benar meletakkan kembali kedudukan yang sebenar. Benar Tuan Azman. Sebab kita nak menjaga. Kita nak memaafkan itu nak menjaga hak Allah. Memaafkan tu hak siapa? Hak Allah. Allah suruh kan? Hak Allah. Menyayangi tu hak siapa? Hak Allah kan? Sayanglah. Tunaikan semua hak Allah. Tak apalah, biarlah orang lain membenci kita. Isteri membenci. Tengok sampai bila dia boleh membenci. Lala dia yang sakit. Nampak? Cakap dekat sini nak tambah. Tapi siap doa supaya suami hilang niat nak tambah lagi. Dia ragu dengan kasih sayang lah tu Puan Faiz. Keraguan kasih sayang itu akan berlaku sebab dia tak faham. Nampak? Keliru bab memaafi. Kenapa nak kelirunya? Maaf itu kena orang buat salah, maafkan. Tu je lah. Dia gini. Kasih sayang ni. Allah. Apa bukti Allah sayang kita? Allah maafkan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ni. Maaf ni sifat Allah, bukan sifat kita. Maaf ni sifat Allah. Sayang sifat Allah. Kuat sifat Allah sebenarnya. Maka ketika Allah meletakkan ini sifat yang Allah sangat suka. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aku, Allah kata, sangat suka memaafkan. Sebab tu rahmat Allah mengatasi kemurkaan. Nah, maka ini
mewakili juga sifat kasih sayang. Sebab suka tadi Allah ni kasih sayang. Maka apabila Allah berikan kepada seorang, katalah suami. Suami ni seorang yang taat kepada Allah. Suami yang bila taat kepada Allah, dia akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan. Allah berikan dia modal untuk menyayangi dan memaafkan sesiapa saja. Katalah isterinya, dia maafkan isteri dia. Dia suka memaafkan kerana dia sudah diberi modal oleh Allah. Sebab dia orang yang taat. Orang yang taat, sebab tu jangan terkejut. Isteri dia macam perangai. Suami soleh. Suami soleh ni suka maafkan isteri dia. Tak apalah awak. Jangan isteri duk perasan. Isteri perasan, suami saya baik. Yelah, suami baik, awak tak baik. Suami baik, awak tu tak baik. Tapi kerana suami baik, dia memaafkan awak. Awak pula perasan baik. Suami saya baik, suami saya okey. Memanglah suami awak orang taat. Suami taat, dia dekat dengan Allah. Dia ada sifat memaafkan. Dia ada sifat kasih sayang. Maka ketika awak buat perangai, suami yang baik, dia maafkan. Dia maafkan. Tak apalah Ustaz, saya maafkanlah isteri saya tu. Tak apalah, saya maafkanlah isteri saya. Si isteri perasan. Ni yang jadi masalah. Benar, Puan Hasina. Dia nak balik pada Allah tu, dia kena ada kronologi yang jelas. Kalau tidak, dia balik dengan sebut je. Balik pada Allah. Tapi tak balik-balik pun. Jadi, sidang jemaah mata Allah SWT. Benar tu Haji Mahmuda. Masing-masing perasan. Bila duduk dengan perasaan, maka perasanlah. Perasanlah. Ambil kesempatan. Itu. Mengakil sifat dendam. Ia mengakil sifat dendam itu dengan memaafkan. Ia, itulah dia jalan yang terbaik. Kita dendam, kita ingat ada yang lebih atas, Allah. Kita dendam kerana kesalahan dia, betul tidak? Adakah dendam kerana kebaikan? Pelik. Saya tak jumpa lagi, saya dendam dengan dia Ustaz. Sebab apa? Dia baik sangat. Biasa dendam ni kesalahan. Betul tak? Baik, cuba renung diri kita ni. Sekiranya Allah dendam dengan kita, dengan kesalahan kita, agak-agak kat mana kita? Hancurlah. Sebab tu sebelum kita nak buat orang, fikir dulu kita dengan Allah macam mana. Sebelum kita nak melakukan dekat orang, fikir dulu bila kita dengan Allah macam mana. Sebab tu kata hak Allah. Sebelum kita nak mengakui tu, fikir dulu. Ini kaya ni hak Allah. Mana boleh mengaku kat aku? Tak boleh. Fikir dulu kita dengan Allah macam mana. Bukan sangat sukar Tuan Khairil. Kesukaran itu kerana berlakunya kekeliruan. Kerana adanya keadaan diri kita yang kita bawa bersama dengan kebendaan, kekeliruan. Sebab tu jadi susah. Sedangkan kemudahan itu diberi oleh Allah. Dengan semudah napas kita tarik. Tarik napas, lepas. Itulah dekat dengan kita. Iblis saja membuatkan kita rasa begitu. Jangan teruskan bersangka baik dengan Allah. Sebab dekat. Dekat sangat. Mudah. Allah mudahkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan putus asa. Teruskan. Teruskan dengan pengajian. InsyaAllah dengan pengajian inilah nanti Allah akan bukakan jalan. Kalau kita menghadapinya dengan nak memahami keadaan, memang dia akan susah. Kita nak memahami keadaan perangai isteri saya ni, saya tak faham lah Ustaz. Faham isteri tu memang takkan faham sebab dia pun takkan faham perangai dia. Dan macam-macam belaan ada dalam diri dia tu. Dia pun pening. Jadi jangan kita nak renung, buat research, analisis tentang keadaan tu. Tak payah. Kita dah tahu dah jawapan dia dah. Okey, sekarang kita kena fokus keadaan kita dengan Allah. Kita fokus tujuan kita. Aku ni diutuskan oleh Allah untuk menjaga hak Allah. Okay, jangan syirikkan Allah. Betulkan balik semua itu. Betulkan balik semua itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi senang jemaah mata Allah SWT. Sebab tu kita memahami dalam pengajian.
Ya Tuan Abdul Rafi, ada insya-Allah. Ada. Dalam Lisanul Haq nanti, jilid yang kedua saya akan cerita tentang, dia bukan detail lah sama urusan satu. Kita akan rangkumkan dalam perbincangan kehidupan. Saya dah faham dah Ustaz. Syukran Ustaz. Seronok hari ni. Banyak terungkai. Masya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Haza min fa'li Rabbi. Ya, mudah-mudahan semuanya menonton pun dapat umpam barokahnya. Daripada wa nurul fina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Bila seronok, saya lagi seronok. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT. Okey. Besok, ni. Kita dah sampai penghujung rancangan. Pukul apa dah? Allah Akbar. Pukul 11.30. Saya ada appointment. Mak is watching. Mak tunggu. Nak jumpa sekejap lagi. Okey. Baik, jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Kita berhenti dulu setakat ni. Hak Allah apa? La tusyrik billah. Letakkan sifat pada tempatnya. Fokus pada kedudukan kita dengan Allah, tugas kita. Allah hanya memiliki diri kita ini. Apa saja suruhan Allah, buat. Jangan terikat dengan manusia tu. Nak baik sebab tengok orang, nak tutup orang tu. Jangan kait dengan orang dah. Kait Allah semua. Allah punya, Allah hanya suruh kita, Allah hanya hidupkan kita, Allah hanya matikan kita, Allah hanya bayar pahala, Allah hanya bagi balasan dosa, semua Allah. Jadi tunaikan hak Allah. Allah suruh buat, kita buat. Jangan tanya lagi, dia ni tak baik, takkan saya je nak baik. Itu mempersoalkan hak Allah. Itu mempersoalkan hak Allah. InsyaAllah. Nak lagi? Baik, besok saya ada special kelas untuk kuliah duha besok. Boleh? Pukul 9.30 pagi. 9.30 pagi, besok kita buat program untuk kita nak rungkai lagi persoalan ini, insyaAllah. Saya sambung sebab besok malam saya tak ada kelas. Esok malam kita tak ada kelas. Esok pagi gantikan dengan esok pagi. Kuliah duha. Sebab besok ada kuliah di Selayang. Mungkin saya akan buatlah kuliah maghrib. Tengoklah macam mana. Sebab sana Selayang takut tak sempat nak balik. Jadi drag masa dia. InsyaAllah. Besok kita ada kuliah duha. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita besok. InsyaAllah. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT, kita berhenti dekat muka surat apa tadi? Muka surat 80. Baik, kita sambung besok dalam muka surat 80 insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita dalam perbincangan kita pada malamnya penuh barakah ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kata kunci kita pada malam ini adalah hak kita. Akan terlaksana dengan sempurna. Memang, tak usah bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni. Setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah Allah, Allah bayar. Itu cerita dia. InsyaAllah. Baik, besok kita akan sambung. Dan besok kita akan buat live lagi dalam siri kuliah duha. Terima kasih semua yang menonton, yang istiqamah. Moga-moga Allah pilih kita semua untuk terus berada dalam jalan menuntut ilmu ini, istiqamah dan mampu mengamalkan segala ilmu yang kita sampaikan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah pilih semuanya. Dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi cukup setakat itu. Mohon maaf. Terkasar kata itu kurang bicara. Mudah-mudahan Allah sempurnakan perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Jangan lupa lagi sekali. Kita bertemu pada besok pagi kuliah duha pukul 9.30 pagi. Ya, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak. Itu saja perkongsian kita pada malam ini. Insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.